الحمد لله الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي بارك حوله ليريه من آياته وأرسله بالهدى ودين الحق رحمة للعالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون ويا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Sidang hadirin ahli jemaat yang dikasihi dan yang dihormati sekalian, marilah bertakwa kepada Allah dengan melakukan apa yang diperintah oleh Allah, sama ada larangan Allah, suruhan Allah. Itulah tanggungjawab seorang mukmin yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat kita sedang menunggu untuk nak solat Jumaat, maka di saat ini adalah saat yang diberkati bagi kita umat Islam. Marilah kita kuatkanlah iman kita kepada Allah dan tekadkanlah takwa kita pada Allah Subhanahu wa taala. Kerana manusia yang paling mulia di sisi Allah yaitu orang yang tinggi takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di hari ini boleh dikatakan kita semua sedar, khabar, ingat kepada saudara kita, ikhwah kita yang mereka itu duduk dalam keadaan susah, dianiayai, dizalimi oleh musuh umat Islam. Tetapi bagaimanakah kita, perasaan kita apabila saudara seagama dan seiman dengan kita, mereka itu menghadapi kesusahan, tetapi kerja mereka adalah kerja yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala berfirman di dalam surah Isra ayat ke-4 dan ayat yang sampai ke-8. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qadayna ila bani Israila fil kitabi la tufsidunna fil ardi marratain wa la ta'alunna 'uluwan kabira. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا. Itulah Allah Ta'ala memberitahu kepada kita semua
tentang penetapan Allah Ta'ala. Semenjak di dalam kitab Taurat lagi, Allah Ta'ala royak kata dia telah menyatakan dan telah menetapkan kepada fuak Bani Israel, mereka itu akan melakukan kerosakan di atas muka bumi ini 2 kali. Dan mereka melaku sombong, takabur. Tetapi apabila datang janji yang pertama ke atas mereka, maka kami menghantarkan ke atas mereka hamba-hamba kami yang mempunyai kekuatan kekuasaan. Maka selalu mereka menjelajah di setiap celah-celah kapung-kapung dan rumah-rumah, dan janji Allah tetap berlaku. Wa kana wa'dan maf'ula, itulah janji Allah Subhanahu wa taala terhadap fuak Bani Israel. Kemudian kami kembalikan mereka, memberi kepada mereka kekuatan semula. Kami memberi kepada mereka harta benda dan anak pinak, dan banyak penyokong-penyokong, orang yang ramai penyokong mereka. Tetapi jika mereka melakukan kebaikan, maka kebaikan itu kembali pada diri mereka sendiri. Dan jika mereka melakukan kejahatan, maka balasan buruk, kehancuran akan kembali ke atas mereka itu sendiri. Akhirnya, bagi mereka apabila siapa janji Allah untuk binasa kali yang kedua, untuk memalukan mereka, muka-muka mereka, dan mereka akan masuk ke dalam Masjidil Haram seperti mana kali yang pertama, dan mereka melakukan menghancurkan penduduk Bani Israel dengan sehancur-hancurnya. Berharap semoga Tuhan kamu memberi rahmat kepada kamu. Wa in uttum udna, ini satu Allah Ta'ala beri penjelasan, beritahu kepada Bani Israel, wa in uttum udna, jika kamu kembali buat kerosakan di atas muka bumi, maka kami kembalikan balasan ke atas kamu. Oleh itu, sidang Jumaat yang dihormati, yang dikasihi sekalian, di hari ini boleh dikatakan tak ada orang yang tak tahu keadaan kesusahan saudara kita yang berada di bumi Palestin, di Gaza. Mereka itu sanggup korbankan harta benda mereka, nyawa mereka, demi mempertahankan Masjidil Aqsa. Adalah masjid kiblat yang pertama bagi orang Islam, dan masjid yang dibina yang kedua selepas daripada Masjidil Haram. 40 tahun lepas pada dibinakan Masjidil Haram, maka dibuat Masjidil Aqsa. Itu adalah, oleh itu qadiyah Palestin, Masjidil Aqsa bukan hanya terletak di atas bahu yang orang yang duduk di bumi Palestin sahaja. Bahkan kewajipannya adalah kepada seluruh umat Islam, mesti dia mempertahankan lambang syiar bagi umat Islam. Kerana masjid ini adalah syiar dalam kampung kita, dalam negeri kita, ataupun dalam sebuah buah bandar. Kalau tidak ada masjid, maka tidak adalah syiar lambang agama Islam. Oleh itu, sebab itu tajuk ketebah innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang beriman itu adalah saudara. Bagaimana saudara kita sakit, susah, maka adakah kesusahan mereka menyentuh perasaan hati kita? Kita berasa susah kedak, kita berasa duka cita kedak apabila saudara kita mereka itu dizalimi, dianiayai oleh musuh yang sama, yang sangat ketat terhadap orang Islam. Kalau kita baca mana berkenaan dengan agama Yahudi, mereka itu sangat dendam terhadap orang Islam. Allah Ta'ala sebut sendiri dalam Al-Quran, la tajidanna asyaddan nasi adawatan lilladzina amanu
al-Yahud, sesungguhnya engkau wahai Muhammad akan dapati manusia yang paling ketat musuhnya terhadap orang beriman ialah al-Yahud, Yahudi. Wallazina asyraku, nombor dua. Hak nombor satu, musuh kepada orang Islam adalah Yahudi. Sebab tu dia tidak pernah taruh perasaan nak buat baik kepada orang Islam. Lebih lagi dia agak kata orang Islam, manusia selain pada Yahudi adalah Allah Ta'ala jadi untuk khidmat kepada orang Yahudi. Fuak dia lah sya'bullahul makhtar, mana orang yang terpilih di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kita ingat, walaupun bagaimana berlakunya di hari ini, dan bukan satu kali, bukan dua kali, beberapa kali, di dalam Al-Quran sebut dua kali, ini adalah yang besar-besar yang berlaku dalam sejarah hidup fuak Yahudi yang mereka itu buat khianat kepada orang, pada manusia. Kata setengah yang pertama, setelah mana Raja Babylon menyerang Israel, maka mereka menghancurkan Israel hingga sampai mereka dapat tawar 70,000 daripada fuak Bani Israel. Itu kali yang pertama. Selepas pada itu dia kuasa, tapi dia buat rusak pula, maka akan berlaku pula kali yang kedua. Di antaranya adalah kerajaan Rom yang dia menyerangkan fuak Yahudi, bunuh fuak Yahudi. Dan sejarah keburukan, kejahatan fuak Yahudi ini berlaku tidak berhenti-berhenti. Sehingga pada masa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebelum daripada Nabi kita hijrah pergi pada Madinah, maka fuak Yahudi duduk di Madinah, tetapi mereka itu buat kekacauan, buat merosak di Madinah. Apabila Nabi kita hijrah pergi pada Madinah, maka disitulah Nabi halau hambat fuak Yahudi tubik daripada Madinah, maka dia lari hidup di Khaybar. Di Khaybar, di antaranya Yahudi Bani Qainuqa. Mereka ini adalah di antara orang yang jahat. Maka apabila orang Islam halau mereka lari di Khaybar, tetapi masih lagi ada perancangan jahat daripada fuak Yahudi untuk nak mengenak negara Islam di Madinah pada masa itu. Maka Nabi dan sahabatnya menyerang Khaybar sehingga Yahudi pada masa itu tidak ada bombing, tidak ada tanah, tidak ada negeri mereka untuk nak duduk. Rata-rata mereka itulah Yahudi, mereka tidak ada bombing. Sebab itulah kita dengar daripada pemuda-pemuda syabab di Palestin, dia kata Khaybar, Khaybar ya Yahud, Jaisul Muhammad saya'ud. Khaybar, Khaybar, hei Yahudi, tentera Muhammad akan kembali. Dia mengingati sejarah di waktu mana Nabi kita dan sahabatnya menghalau fuak Yahudi daripada Khaybar hingga sampai mereka tidak ada bombing tempat mereka duduk. Itulah kejahatan yang Allah Ta'ala catat di dalam Al-Quran berkenaan dengan kejahatan, kekejaman yang dilakukan oleh Yahudi. Lebih lagi terhadap orang Islam, dia dendam yang sangat ketat dalam hati mereka. Oleh itu perjanjian fuak Yahudi Israel, dia tidak betul perjanjian. Apa yang berjanji tak boleh kita pegang, sebab dia adalah orang yang suka mungkir janji. Ini di antara sifat Yahudi yang tercatat di dalam Al-Quran. Sebab tu di hari ini, sampai di hari ini pun kita tak boleh pakai, tak boleh pegang kepada janji fuak Yahudi. Mereka adalah, sifat mereka adalah khianat janji. Oleh itu, sidang jemaah yang dihormati sekalian, sebab itu ada seorang Dr. Abdul Wahab Al-Masiri, orang tanya dia, apakah sebab boleh Israel itu kuat, gagah duduk di bumi Palestin? Dia kata muqawwimat al-hayat al-Israel
adalah dia tu terletak kepada dua perkara. Dua perkara ni laisat min dakhiliha, bukan mari daripada pihak dalam, tapi walakin min kharijiha, mari daripada luar, pihak luar. Dua perkara ni. Sebab tu kita tengok di hari ni, selama mana ada dua perkara ni, maka Yahudi akan kuat. Yang pertama iaitu da'mul Ameriki bila hudud, bantuan sokong daripada Amerika di hari ini dan sekutu-sekutunya yang tidak ada batas. Sokong semata, tak ada kira nak gapo beri. Ini menyebab Israel jadi kuat. Satu lagi, hak ni hak kita, iaitu al-ghiyabul arabi aidan bila hudud. Orang Arab juga senyap. Kita tengok, kita baca berita di hari ini, negeri Arab hak Islam ke di tepi kawasan itu pakat senyap, tidak beri sokongan. Lebih lagi kerajaan, walaupun rakyat kadang-kadang ada dah, tapi orang Arab masih lagi senyap, tidak beri sokongan kepada orang yang berjihad fisabilillah untuk kembalikan Masjidil Aqsa. Ini menyebab bagi kelemahan. Ada dua sebab ni, unsurani asasiyan. Hak ni sebagai dua perkara asasi menyebab bagi Israel itu jadi kuat, Yahudi jadi kuat yang duduk di bumi Palestin. Sidang Jumaat ni yang dihormati sekalian, walau bagaimanapun kita tak boleh berputus asa daripada janji Allah Ta'ala dan juga hak Nabi kita royak sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazalu ta'ifatum min ummati zahirina 'alal haqq la yadurruhum man khazalahum hatta ya'tiya amrullah wa hum kazalik. Santiasa ada satu kumpulan daripada umat aku yang sanggup menegakkan kebenaran di atas muka bumi, tak akan habis-habis. Santiasa la yadurruhum man khazalahum, tidak mendarat akan mereka oleh orang yang menghinakan mereka. Lagi kita dengar hari ini banyak orang menghinakan, tapi tidak mendarat, sebab Allah, Nabi sudah sebut dalam hadisnya, la tazalu ta'ifatum min ummati zahirina 'alal haq, santiasa ada satu kumpulan daripada umatku yang sanggup menegakkan kebenaran sehingga tidak mudarat kepada mereka oleh orang yang menghina mereka, sehingga sampai pada datanya utusan Allah dan mereka tetap dalam keadaan begitu. Itu janji yang Nabi kita sebut sendiri. Sebab tu umat Islam tak boleh berputus asa daripada nasrum minallah, pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, masalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim masalul jasad idza ishtaka minhu 'udhun tada'alahu sairul jasad bis-sahri wal humma. Hak ni kembali pada kita, belah mana kita duduk di hari ni, sikap kita, perasaan kita terhadap saudara kita yang mereka itu duk mempertahankan kesucian Islam. Dengan sebab jihad ni adalah goh kepada Islam. Tidak ada jihad, maka Islam akan hancur, akan dihina, akan dianiayai, akan dizalimi oleh bangsa-bangsa yang lain. Perumpamaan orang beriman pada berkasih sayang mereka sama mereka, berlemah lembut mereka, menolong mereka sesama mereka. Masalul jasad adalah seperti tubuh badan yang satu, setengah tubuh kita satu umat. Sebab tu innamal mu'minuna ikhwah ni, dia tidak ada sekat
tidak ada perantaraan, asalkan mereka ada iman, adalah ikhwah kita. Hak ni kita bakal cek diri kita. Boleh kita cek di setara mana aku ni, siapa kedak lagi, berasa belah mana apabila saudara kita dizalimi, mati anak, mati isteri, mati dua ibu bapa, mati tok lelaki, rumah hancur, tempat duduk tak ada. Bagaimana perasaan kita? Kasih sayang kita, kesian belah kita, adakah timbul mari di dalam hati kita? Masalul jasad, seperti mana satu tubuh badan, iza shtaka minhu udwan, apabila satu anggota daripada tubuh badan kita tu mengadu hal sakit, maka semua tubuh badan itu terima belaka. Berjaga malam dan demam bisahari wal humma. Cuba kita tengok, kalau kita lapar, tubuh badan kita lapar, tak ada makanan, kaki kita, tangan kita sanggup pergi berjalan, pergi cari rezeki makanan. Kerana apa? Kerana perut lapar. Apatah lagi kalau sakit tangan, sakit kaki, semua tu adalah sahar, penjaga malam dan demam panah belaka. Itu Nabi menggambarkan sebagai contoh, innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya adalah orang beriman itu saudara belah tu. Ini ikatan Allah sesama orang beriman, ikatan dia seperti mana Nabi wajak contoh di antara orang beriman, sesama orang beriman adalah saudara. Orang beriman, sidang jemaah yang dihormati sekalian, marilah kita merasai kesusahan apabila saudara kita susah, dan kita berasa senang apabila saudara kita senang. Innamal mu'minuna ikhwah. Sidang jemaah yang dihormati sekalian, pernah berlaku pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang Arab, qalatil a'rabu amanna. Orang Arab Badawi, kampung desa, mari jumpa dengan Nabi di Madinah, royak Nabi kata amanna, kami telah beriman. Tapi Nabi kata, Allah Ta'ala kata, qul, kata oleh Muhammad, lam tu'minu, kamu bukan orang beriman, kamu bukan beriman lagi, walakin qulu aslamna, tetapi mung boleh kata sekadar mung tu orang Islam. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, iman belum lagi meresapi masuk ke dalam hati kamu, iman tak masuk lagi, sekadar kata Islam. Wa in tuti'u Allah wa rasulah la yalitkum min a'malikum syai'a innallaha ghafurur rahim. Jika kamu taat kepada Allah dan Rasul, Allah tidak mengurangkan sedikit pun balasannya kepada kamu. Innamal mu'minuna. Ni kita nak pergi pada lah mana orang beriman sungguh. Semua kita mengaku kata aku ni orang mukmin, orang beriman, tapi masuk ke dengan ayat yang Allah Ta'ala royak, innamal mu'minuna, sesungguhnya orang beriman, allazina amanu billahi wa rasulih, yaitu orang beriman kepada Allah dan Rasul, summa lam yartabu, kemudian mereka tidak merasa ragu-ragu lagi, tak ada berasa sok lagi tentang Allah dan Rasul. Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah, dan mereka berjihad dengan harta mereka, dengan diri mereka untuk agama Allah, untuk jalan Allah. Barulah Allah Ta'ala kata ulaika humus sadiqun, mereka itulah orang benar sungguh. Orang yang benar sungguh, kata dia orang beriman, beriman sungguh. Kalau tak siapa sini, walaupun dia kata aku orang beriman, tapi bukan siapa lagi, bukan orang mukmin sebenar lagi. Sidang Jumaat yang dihormati sekalian, marilah kita kembali kepada diri kita sendiri.
Bagaimana kita nak ajak, nak akakkan darajat kita supaya kita menjadi orang mukmin yang sebenar-benar mukmin, yang sanggup walaupun kita tak ada duduk dalam medan peperangan, tapi kita boleh tolong mereka. Boleh tolong mereka yang besar sekali, iaitu kita berdoa. Berdoa supaya Allah Ta'ala memberi kemenangan kepada orang-orang yang berjihad fi sabilillah untuk menegakkan agama Allah di atas muka bumi ini. Sebab tu kita berdoa, sama ada dalam semaya, luar semaya, waktu tengah malam, cuba kita menangis, mengalir air mata, ingat pada ikhwah kita, walaupun kita tak biasa jumpa dengan dia, tak biasa bersalah dengan dia, tak biasa tengok muka dia, tetapi dia adalah saudara kita. Sidang jemaat yang dihormati sekalian, marilah kita menjadi seorang mukmin yang benar-benar beriman, berkasih sayang, tolong menolong sesama orang beriman. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatah, innahu huwal ghafurur rahim. Astaghfirullah, la haula wala quwwata. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا مصطفى محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا مصطفى محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك وأعداء الدين وعلي كلمتك إلى يوم الدين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في فلسطين وفي غزة وفي كل مكان. اللهم انجل المستضعفين من المؤمنين في فلسطين وفي غزة. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.